Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran yang kelima, tajuk solat. Kita akan pergi kepada rukun qalbi, qauli dan fi'li. Baik, jadi hari itu kita telah masuk kepada pembahagian rukun solat. Rukun solat terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu rukun fi'li, rukun qalbi dan juga rukun qauli. Hari ini kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan rukun qalbi, rukun qauli dan juga rukun fi'li. Baiklah, yang pertama, rukun qalbi. Rukun qalbi iaitu rukun yang memerlukan kehadiran hati dalam melaksanakannya. Jadi satu-satunya rukun qalbi di dalam solat iaitu niat. Kerana niat diperlakukan ataupun dilaksanakan hanya melalui hati. Seterusnya, rukun qauli. Rukun qauli iaitu melafazkan bacaan-bacaan dalam solat dan diucapkan dengan menggerakkan lidah dan bibir. Jadi, untuk rukun qauli, setiap bacaan-bacaan yang kita baca di dalam solat, terutamanya bacaan-bacaan ketika rukuk, sujud, bacaan Al-Fatihah, maka perlulah diucapkan dengan menggerakkan lidah dan bibir. Jadi, jangan solat tu bila kita nak ikut imam, terutamanya bila imam, kita tengok imam baca, kita kena baca juga. Jadi jangan kata bila kata ikut imam kita diam. Jadi bila kita ikut imam, kita juga perlu baca. Jadi itu rukun qauli. Jadi apakah dia rukun-rukun yang dikira sebagai rukun qauli? Yang pertama, lafaz takbiratul ihram sewaktu mengangkat takbir. Ini takbir yang mula-mula sekali selepas niat kita nak mulakan solat. Lafaz Allahu Akbar perlu dilafazkan dengan jelas. Jadi itu rukun qauli. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah perlulah dibaca ketika memulakan solat atau di dalam rakaat-rakaat yang lain, kerana ia merupakan rukun yang membaca. Yang ketiga, membaca tasyahud atau tahiyat akhir. Bacaan tasyahud atau tahiyat akhir adalah rukun qauli yang kita baca ketika kita duduk tahiyat akhir. Yang keempat, membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Jadi dalam bacaan tahiyat akhir kita ada mengucapkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu juga merupakan rukun qauli. Baik, yang kelima, mengucapkan salam yang pertama. Baik, salam yang pertama selesai sahaja kita membacakan tasyahud akhir dan juga membaca selawat di dalam tahiyat akhir. Jadi salam yang pertama dikira sebagai rukun qauli. Baik, rukun yang ketiga iaitu rukun fi'li. Rukun fi'li ia merupakan perbuatan yang dilakukan semasa solat. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan sepanjang kita menunaikan solat, jadi perbuatan tersebut dikira sebagai perbuatan ataupun rukun fi'li. Baik, kita lihat yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Jadi sesuai pada rukun yang pertama iaitu rukun yang kedua iaitu qiyam.
Okey, rukun solat yang kedua iaitu qiyam ataupun berdiri tegak. Jadi berdiri bagi yang mampu merupakan satu rukun fi'li kerana ia adalah satu perbuatan iaitu berdiri. Yang kedua, rukuk dengan tuma'ninah. Jadi perbuatan rukuk seperti yang awak lihat pada gambar tersebut adalah salah satu perbuatan rukun di dalam solat. Yang ketiga, i'tidal dengan tuma'ninah. I'tidal merupakan perbuatan bangun selepas rukuk. Jadi perbuatan bangun selepas rukuk merupakan satu perbuatan rukun solat. Yang keempat, sujud dengan tuma'ninah. Sujud merupakan perbuatan selepas i'tidal. Jadi perbuatan sujud adalah rukun fi'li. Yang kelima, duduk antara dua sujud dengan tuma'ninah. Perbuatan duduk antara dua sujud adalah selepas kita bangun dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Jadi bacaannya seperti yang awak tahu, bacaan duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi itu adalah duduk antara dua sujud. Juga merupakan rukun fi'li. Seterusnya, duduk ketika membaca tasyahud akhir. Ini adalah duduk ketika tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir berbeza dengan duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Jadi perbuatan duduk antara dua sujud juga dikira sebagai rukun, dan duduk ketika tahiyat akhir juga adalah satu rukun fi'li. Dan yang terakhir sekali, tertib. Maksud tertib di sini iaitu setiap perbuatan di dalam solat bermula daripada berdiri sehinggalah duduk tahiyat akhir mestilah dilakukan mengikut susunan yang betul. Mana kata kita mesti mula dengan berdiri tegak dan diakhiri dengan tahiyat akhir. Tidak boleh angkat takbir terus mula dengan tahiyat akhir, kemudian awak nak buat rukun dengan tidak mengikut susunan. Jadi itu adalah salah. Maka setiap perbuatan rukun mestilah dilakukan dalam keadaan mengikut susunan. Bermula daripada berdiri dengan tegak bagi yang mampu sehinggalah duduk tahiyat akhir. Baiklah, setakat ini sajalah dahulu pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.